Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kehidupan yang diberi lagi oleh Allah taala pada kita sekalian. Makasih pada Allah Subhanahu wa taala yang meminjamkan roh dan nyawa untuk sama-sama kita bergerak dan hidup dengan nyawa dan dengan nafas yang Allah berikan. Makasih pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala kenikmatan yang tak dapat kita nak kira. Jika manusia nak mengira, ia tak mampulah nak kira akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita sebut sebelum ni, cabang iman itu dua. Iman dibahagi dua, yakni bila terima nikmat syukur, bila terima bala sabar. Dapat nikmat syukur, diuji oleh Allah, kena sabar. Inilah dua benda yang dikira sebagai iman, yakin dengan Allah. Iman yakin ialah apa yang ada dalam hati manusia. Selagi mana manusia tak bergantung pada sesuatu, maka dia dikira beriman. Kalau segi tauhid yang kita belajar sebelum ini, marilah sama-sama kita faham bahawa tauhid itu dibahagi dua juga. Pertama, tauhid teori, yakni mengenal dan mengetahui. Satu lagi tauhid yang suka saya selalu cerita ke tuan-tuan, yang kadang-kadang ada orang kata apa ngajak tauhid apa ni, yang tauhid ni wujud qidam baqa tu tauhid. Ketahuilah oleh kita bahawa tauhid yang kedua ini ialah tauhid amali, tauhid fa'al, tauhid berbuat dan menerima apa perbuatan Allah. Itu tauhid juga. Tauhid teori maknanya kita mengetahui tentang formula-formula. Tauhid teori makna teori dia pendapat-pendapat. Sebab itu tauhid teori ini dia ada berbahagi-bahagi. Kerana tauhid teori lah menjadi Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan macam-macam lagi itu ada dalam firqah, kumpulan-kumpulan tauhid. Kerana membincangkan soal sifat Tuhan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, sebenar tauhid sebenar ini ialah tauhid amal, praktikal. Yakni
bila kita percaya dan yakin bahawa Allah itu Tuhan yang berkuasa. Bila dia berkuasa, tentu dia berbuat sesuatu. Antara asas tauhid yang kita wajib memahami dia ialah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan demi sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat berkuasa ia atas segala sesuatu. Allah ini amat berkuasa. Bila dia berkuasa, selepas qudrat, dia main lagi satu sifat. Apa dia lepas qudrat, tuan-tuan? Iradah. Yakni dia berkuasa dan berkehendak melakukan sesuatu. Maka Allah buat. Maka tuan-tuan dan puan muslim, pagi ni saya nak sebut sikit tuan-tuan, saya nak serahkan kunci tauhid kepada tuan-tuan. Pertama, kunci tauhid yang pertama untuk kita belajar mengetahui tauhid, mengenal Allah, ialah kita kena buka satu bab dan memahami satu bab, yakni sifat Allah yang keempat daripada sifat 20. Faham yang ni, akan terbukalah banyak pintu-pintu kefahaman tauhid. Apa dia sifat keempat Allah yang saya tak bincang-bincang panjang-panjang, tapi sekadar membuka jalan. Allah yang pertama sifat dia wujud, sifat nafsiyah dia, qidam, baqa. Yang keempat ni kunci tauhid tentu. Apa dia tuan-tuan? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah bersalahan dengan segala makhluknya. Nak faham apa kuncinya? Allah tak pernah sama dengan makhluknya. Dia tak sama. Faham tak sama, saudara, tak sama. Jom kita faham mukhalafah tak sama ni. Dia tak sama, maka jangan bagi sama. Adapun perbincangan tauhid tentang Allah itu hanya sekadar qiyasan ataupun tashbihat, sebagai contoh perumpamaan pada akai, padahal hakikat Allah bukan begitu langsung. Maka kunci tauhid, kata ulama, tauhid zauqi, tauhid amali, bila kamu terlintas di hati kamu tentang Allah, maka sesungguhnya Allah tak pernah sama dengan apa yang kamu fikirkan dan kamu rasa. Pasal dia mukhalafah. Untuk tolak pandangan bahawa Allah itu, tuan-tuan, nak tolak pandangan bahawa perbincangan Allah ni duduk atas arash, Allah na'udzubillah min dzalik. Pi faham begitu pula. Sebab apa? Sebab nak tafsir duduk ni macam mana? Sedangkan Allah ni tak sama. Duduk tu pun tak betul dah pada kita. Pasal apa? Pasal duduk ini akan menyerupai manusia atau makhluk. Kalau gitu, pihak kita tak maulah untuk bincang banyak-banyak. Bab istiwa Allah duduk atau Allah atau arash, dia tak bincang. Sebab nak bincang kat mana? Mukhalafah. Tapi tak duduk bincang juga, oh Allah duduk ni dengan sifatnya sendiri, duduk macam mana, duduk macam duduk dia. Maka kita kata itu pulang balik pada Allah Ta'ala. Kita hanya mengetahui tetapi tidak memaklumi dan memahami hakikat sebenar. Serah balikkannya. Sebab apa? Sebab kita faham mukhalafah itu. Baik, uraian panjang kita mengaji bab tauhid itu pada peringkat tuan-tuan, pada peringkat mengenal. Tapi tauhid teori duduk tang mukhalafah. Tauhid amali pula duduk tang mana tuan-tuan?
nak kenal Allah dengan mantap, nak makrifat Allah dengan padu, maka pada teori sila bincang, sila kaji, sila rasakan mukhalafah Allah dengan segala yang baru. Kalau nak bincang tentang tauhid praktikal, tauhid yang kita kena beramal, kena faham sifat selepas sifat kudrat, yakni iradah Allah. Bila Allah berkehendak, bermakna dia berkehendak buat sesuatu. Di sinilah kita nak faham, bila Allah buat, apa kita nak buat? Bagi jawapan dia, bila Allah berbuat, kita kena menerima. Maka tauhid amali, apa kita kena buat? Ialah menerima. Dia bagi sakit, kena terima. Dia bagi susah, kena terima. Dia bagi senang, terima. Dia bagi kita mulia, terima. Dia bagi kita hina, terima. Dia bagi ayah meninggal, terima. Dia bagi isteri meninggal, terima. Dia bagi anak cacat, terima. Pasal perbuatan. Saya cuba nak faham tuan, ini kunci tauhid. Tauhid praktikal orang balik. Tauhid praktikal, tauhid teori duk tamu khalafah. Tauhid amali yang kita percaya dia berkuasa, kena terima kekuasaan dia, duduk pada mengetahui tentang iradah Allah. Allah boleh berbuat atas apa yang dia suka. Bila dia buat apa dia suka, kita kena terima apa yang dia suka. Terima walaupun kita tak suka. Contoh senang, Covid ni siapa suka tuan? Siapa suka Covid? Angkat tangan. Siapa suka Covid? Pergi mana habis? Ngantuk mah. Batu rajakah dah lagi. Siapa suka Covid? Siapa tak suka? Tapi Allah biarkan Covid berada pada udara ini dah hampir setahun. Terima tak? Fa'al dia, tauhid amali dia kena terima. Walaupun kena semayang berjarak-jarak, kena tutup muka, kena apa yang macam SOP kita kena, walaupun kena menyentuh, kena apa? Kena terima ini takdir Allah. Ini tauhid. Kita nak buat apa tuan? Bila Allah bagi. Bila Allah bagi nak buat apa? Maka bila Allah memberi, Allah berbuat, kita kena buat juga. Apa dia? Bila kita bagi, dia bagi, tauhid kita menerima. Bila terima ni tuan, bila tauhid amali, maka kena bincang bab apa? Kena bincang bab sabar, bab syukur, bab redha, bab ikhlas. Tu tauhid amali. Perbuatan kita di bawah pentadbiran dan perbuatan Allah. Apa Allah buat, kena terima. Menerima. Yang kata tauhid ni apa dia? Tauhid ni ialah menerima Allah sebagai Tuhan semata-mata atas apa dia buat. Jangan bangkang, jangan lawan. Terima. Terima tu dipanggil taslim. Menerima. Dan kata tauhid pula, tauhid amali pula, dia kata apa? Hakikat tauhid sebenar itu ialah apabila engkau menerima, dan jangan kata Allah Ta'ala macam-macam, dan terimalah apa keputusannya dengan penuh redha. Itu tauhid amali. Adapun wujud qidam baqa bincang itu, yang tu ialah teori untuk mengetahui tentang wujudnya Allah. Tapi bila hangpa dah yakin adanya Allah, nak buat apa? Bila yakin adanya Allah, nak buat apa? Jawapan dia, wajib menerima apa saja yang dia atur, apa saja yang dia buat. Kalau hangpa percaya kata dia bagus, dia baik, Tuhan segala-gala Tuhan. Kalau percaya dia, terima dia. Tuan-tuan dan puan muslimin, Allah ini menyintai hamba-hambanya atas sifat Ar-Rahmanur Rahim. Baik, soalan dia, Syekh Abang buat saya. Cuba bayangkan, adakah pencinta itu nak nanyakan kekasihnya?
Pakai akal. Adakah mak ayah yang sayang anak-anak nak pergi kena anak-anak? Mustahil. Ayah yang sayangkan anak takkan nak pergi kena anak tu. Takkan nak menzalimi anak tu. Seingat-ingat dia takkan buat sebab dia sayang. Adakah suami yang sayang isteri akan kena menanyakan suami dia? Anak atau isteri dia? Tak. Kerana kaedah dia, cinta itu buta. Love is blind. Al-hubbu ama. Cinta buta. Maksud apa cinta buta? Kekasih tidak akan menzalimi kekasih. Kekasih tidak akan menipu kekasih. Maknanya, bila kita cintakan Allah Ta'ala, Allah buat apa betul semua sebab dia kekasih. Sebab itu tuan-tuan, antaranya Allah Ta'ala ni kita buat apa pun dia betulkan. Dan apabila kita dibetulkan oleh Allah, jangan fikir Allah zalim kat kita. Maknanya kalau dia bagi kita susah, pasal dia sayang kita. Bila dia sakitkan kita, sebab dia sayang kita. Kenapa tuan? Kena praktikal dia, amali dia. Berapa ramai orang yang patah balik pada Allah selepas dia sakit. Nak terima tuan-tuan? Terima. Berapa ramai orang yang balik mentauhidkan Allah, berapa ramai orang yang balik sembah Allah selepas Allah uji dia dengan sakit, dengan aksiden, dengan apa saja. Tuan-tuan dan puan muslimin, nyata dia saya senang ceritanya. Cerita ni saya ceritalah dalam kuliah saya di 2-3 tempat dan ada rakaman dalam YouTube. Cerita bagaimana satu orang di kampung saya, Kok Tampang sana, ada seorang yang dulunya tak ke masjid, kita katakan hal-hal agama ni tak apa nak ambil kisah. Bengkeh cerita, lepas dia aksiden nak pergi Padang Serai, nak pergi Kenuri, naik dengan siapa pun tak tahu. Ni cerita ni 7-8 tahun dulu cerita dulu. Lepas aksiden dia koma di hospital berbulan-bulan. Sebab otak dia punya kepala dia pecah. Tapi Allah selamatkan dia, nyawa dia masih ada. Bila balik di rumah, habis hospital balik rumah, sambung juga duduk di rumah sengat. Jadi macam kita kata kemurungan pun berbulan-bulan juga. Maka dia berada dalam keadaan macam tu lebih kurang 7-8 bulan, hampir setahun. Dia duduk koma, duduk sengap begitu di rumah dia. Satu hari takdir Allah Ta'ala, dia ada kesihatan, si Allah sihatkan dia. Dan mungkin dalam koma dia, dalam sakit dia itu, dia minta pada Allah agar Allah sembuhkan. Allah sembuhkan dia, tuan-tuan. Dia pergi masjid tak pernah berhenti dan tak pernah selap, tak pernah tinggal. Subuh dia kau bersekatnya, kat subuh bi, lohok bi, asar, maghrib, isya, macam tu rutin harian dia. Hujan ribut ke, panas lit-lit ke apa ke, sampai masjid. Sampai dia. Kau bersekatnya berubah terus 100% berubah. Dulu ni bukan kaki masjid, tapi bila Allah uji dia macam tu, lebih dahsyat dia ke masjid lebih daripada kita lagi. Tuan-tuan bayang orang kalau hujan kita nak tengok Nabi masjid nak fikir 2-3 kali tu. Kecuali kita ke masjid dia kena main jugalah. Tapi kalau kita ni yang makmum biasa ni, fikir tak apalah nanti saat ni pergi ni. Dia tak nak. Lohong subuh awal ada. Asar ada, lohong ada, maghrib ada. Dia saya kira-kira tak pernah tinggal sembahyang ni pun sama juga macam dia sakit. Berbulan-bulan hampir setahun tak pernah tinggal solat jemaah, tuan-tuan. Ulang alik dia daripada kampung saya juga lah, kampung belah mata renak saya juga lah.
dari pulau lain sikit. Tak jauh dengan masjid, ulang balik. Di Masjid Al-Islah Kuala Lumpur, hari-hari dia ulang. Sampai hari ni dia ulang. Sebab tuan-tuan, sebab Allah bagi dia sakit itu untuk Allah pulangkan balik pada Allah. Ada orang pula aksiden patah balik ke Allah. Ada pula orang lain, tuan-tuan, disebabkan bisnes dah rugi, terjun, merudum, patah balik ke Allah. Maka apa maksud saya, tuan? Maksud kita, Allah berbuat kepada hambanya dan hambanya kena terima apa pemberian Allah. Itulah tauhid. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah atas apa yang dia buat dan atas apa kita buat. Inilah tauhid sebenar. Nak terima apa Allah buat, dan kita terima Allah buat apa pun, seperti mana kata ilmu tauhid zauqi, tauhid tasawuf hakikat. Allah buat apa pun pasal dia sayang. Bila dia sayang, terimalah perbuatan Allah tu juga dengan kasih sayang. Kerana kekasih tidak akan pernah menyalahkan kekasih. Baik, orang yang sayang Allah, dia takkan salahkan Allah. Dan orang yang sayang kita takkan salahkan kita. Contoh, mak sayang anak. Cerita saya di Mesir, saya teringat lagi. Waktu mana saya sewa satu rumah. Sewa rumah ni, tuan rumah duduk atas, saya duduk bawah. Dia dapat bangunan 5 tingkat. Saya duduk bawah, sewa rumah mereka. Bangunan tu bangunan mereka. Family dia, adik abang semua, mak duduk tingkat bawah, adik abang semua duduk tingkat atas. Saya sewa di bawah. Satu hari dia ada tangga belakang, kat belakang. Tangga nak pergi ke taman, ada taman belakang. Saya buka pintu rumah. Kan pintu buka petang, tak apa-apa, saya buka pintu lah. Saya buka pintu, pasal ada koridor, baca buku orang tu sikit. Ada taman belakang tu, buka pintu. Ada tangga turun daripada atas sampai situ. Bila saya buka pintu, duk tengok pokok bunga apa, tiba ada orang mai lah. Ada jiran mai, ada sahabat mai rumah. Saya pun tinggal bilik, pintu terbuka. Bila mana saya pergi buka pintu, sembang-sembang kawan tu, lama jugalah. Saya terlupa pintu tu, tak teringat lah. Bila saya masuk pula, tengok banyak benda hilang. Maka saya pun mengadu kat tuan rumah, barang saya hilang. Tuan rumah turun main tengok, cek, dia kata hang dulu, hang ingat siapa dia? Saya kata, tuan rumah, kan, rumah hang ni dipagar dengan bangunan-bangunan. Pagar pun tak boleh masuk punya, kecuali orang rumah ni juga, orang building ni juga, orang imarah ni juga. Maka bila saya kata begitu, suami dia tak kata apa, isteri dia kata, terus dia marah saya. Kalau gitu hang tuduh anak aku. Saya kata, aku tak tuduh. Tapi siapa nak masuk? Saya kata, berselera rumah macam ni. Maka dia pun, ayah dia pun panggil anak-anak dia. Yang mak dia duk bela juga, anak aku tak pernah curi. Saya kata, kalau tak curi siapa nak ambil? Takkan aku nak curi harta benda aku? Bertengkar kami. Yang mak dia duk kata tak, anak dia tak curi juga. Makna apa dia? Maksud saya, bila mak ni sayangkan anak, dia tak pernah salahkan anak dia, sebab dia sayang. Maka hamba yang mengenal Allah, menyintai Allah Ta'ala, dia takkan salahkan Allah pada semua benda. Anak dia mati, dia takkan salahkan Allah. Apa jadi kat anak dia, apa jadi kat keluarga dia, jadi kat jiran dia, jadi kat adik-beradik dia, dia tak pernah salahkan Allah Ta'ala. Dia minta apa pun Allah tak bagi, dia tak kata apa ke Allah, sebab dia tahu Allah menyintai dia. Jadi tauhid dia apa dia? Tauhid dia takkan salahkan Allah Ta'ala itu dengan katanya, atau dengan perasaannya, atau dengan perbuatannya. Itu tauhid. Tiba-tiba tuan, pisalah kita apa dah? Anak pisalah mak ayah, bermakna anak ni tak cinta mak ayah.
Ya, karena apa? Karena kaedah dia kekasih akan lindung kekasih. Yang menyintai akan lindung yang dicintai. Maka Allah lindung kita. Tuan-tuan, Allah lindung kita, tuan. Semalam, malam kemarin ikut program saya. Ini sebagai contohnya, ikut program saya di Bayan Lepas malam Jumaat, Khamis malam Jumaat di Bayan Lepas, di Masjid Al-Mustaghfirin Bayan Lepas dekat airport ni. Program saya di situ malam Jumaat. Maka mereka tanya saya, Ustaz nak mai ke? Ustaz nak pergi ke? Saya kata, di kawasan Pulau Pinang ni masih lagi orang kata merah. Kawasan dengan Covid ni, belah Jelutong, belah Bayan Baru, Bayan Lepas, Bayan Tobu, semua belah tu semua kawasan merah belaka. Jadi saya kata saya tak pergi lagi ikut. Tangguh dululah kuliah saya tu. Nanti clear esok kita pergi. Seorang tu kata tak apa Ustaz, insya-Allah kawasan kami, kawasan Penang ni boleh lagi. Tak apa Ustaz mai lah. Saya kata aku nak pergi ke tak pergi, nak pergi ke tak pergi. Lepas tu lain saya kata tak payah kot, kita tangguh dulu dah. Saya hati kata tangguh dulu dah. Bila tangguh hari Jumaat, malam Jumaat, petang kemarin dia hantar mai saya tu. Apa dia tuan? Salah seorang ahli jemaah atau AJK Masjid Sungai Tiram ni disahkan positif Covid. Masjid kena tutup. Saya kata subhanallah. Maksud apa tuan? Betapa Allah lindung kita daripada apa? Daripada bara bahaya. Nak abang-abang tuan, Allah sayang kita. Allah sayang kita semua. Kan dia hanya menyintai, dia amat menyintai kita sekalian. Dalil lain betapa dia sayang kita tuan. Dalil lain betapa dia sayang kita bila dia tak matikan kita waktu kita jahat dulu. Dia tak matikan kita waktu kita bermaksiat dulu. Dia tak matikan waktu itu. Dan dia akan matikan kita pada ketika kita bertaubat, banyak minta ampun, banyak tunaikan kewajipan, kembali balik melaksanakan perintah dia. InsyaAllah kita mati situ. Allah tak matikan kita waktu kita maksiat, tinggal sembahyang dulu Allah tak buat. Sebab dia sayang kita. Tapi ada juga orang yang dimatikan kita bermaksiat. Auzubillah min zalik. Ini tanda-tanda apa tuan? Tanda-tanda bahawa Allah menyintai kita. Maka apa maksud saya? Maksud kita jom faham tauhid dua cabang dia. Tauhid praktikal, tauhid teori, itu teori. Hadut kelai ni yang tu. Tapi tauhid amali, menerima Allah, tak ada nak bangkang-bangkang dah. Terima semua. Pasal apa terima? Sebab mengakui kebesaran dan keagungan dan kekuasaan dia. Kaedah tauhid tasawuf apa dia? Kekasih tidak pernah menzalimi kekasih. Kekasih tidak pernah menyalahkan kekasih. Allah tak pernah salahkan kita. Malah dia ampun lagi dosa kita tuan-tuan. Sebab dia sayang kita. Banyak dosa kita Allah ampun. Dia turunkan wudu, dia bagi wudu, ampun dosa. Masuk masjid berdoa, ampun dosa. Tahiyatul masjid, ampun dosa. Takbir bersama imam, ampun dosa. Apa kita lambatkan pergerakan kita dengan imam, ampun dosa. Amin bersama imam, amin sama imam, ampun dosa. Maknanya apa dia? Maknanya Allah ini dia tak pernah salahkan kita. Malah sebaliknya, Allah doa ampun dosa kita. Itu tanda Allah cinta kita. Kerana Allah sayang, dia tak salahkan kita. Malah dia ampun dosa, dia beri kelonggaran dekat kita, dia beri keuzuran dekat kita. Apa tanda Allah sayang lagi tuan? Selawat sekali menghapuskan 10 dosa yang dulu, dan Allah ganti dengan kebaikan pahala yang 10 balik. Selawat sekali je. Apa kelebihan selawat sekali? Sekali selawat, Allah ampun dosa yang 10. Dan Allah beri pahala balik dengan 10 kali ganda. Allah, tidakkah ini cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian? Jadi tauhid sebenarnya apa dia? Tauhid sebenar ialah belajar
menyintai Allah. Yang tu bila kita kenal Allah begini, maka wajib kita merasakan dua benda. Saya ulang balik. Kunci tauhid, teori duduk pada mukhalafah Allah, dan kunci tauhid praktikal duduk pada iradah, memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam kitab Perisai bagi sekalian mukallaf, terjemahan dari kitab Aqidah At-Tahawiyah, salah satu kitab tauhid yang terbaik kata ulama-ulama. Saya tanya Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah, saya tanya ulama-ulama lain, apa kitab tauhid antara kitab tauhid yang terbaik untuk kita faham? Banyak ulama jawab. Syekh Nuruddin jawab, dia kata apa? Kitab Aqidah Tahawiyah yang enta baca tu, kitab tu kitab yang terbaik untuk faham tentang praktikal amali pada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata ulama tauhid atau apa kata Imam Ja'far At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah dalam bab ini? Kata dia, i'lam, matan dia, i'lam, ketahui oleh kamu sesungguhnya, i'lam iradatullah, inna iradatallahi hiya iradatul hubbi. Ketahui oleh kamu bahawa sesungguhnya kehendak Allah atas kamu itu ialah kehendak cintanya kepada kamu sekalian. Dia sayang kita. Dia buat apa pun atas iradah sebab dia sayang. Kita tak boleh tafsir dengan apa, dengan akal tak boleh tafsir. Macam mana tuan-tuan, macam mana Allah buat? Macam saya ulang pada tuan, macam mana raya haji baru ni, malam raya haji, esok nak raya malam ni, ada kemalangan, ke aksiden dekat Matang Buluh. Tuan-tuan ingat balik, satu ibu yang mengandung 8 bulan aksiden malam raya haji baru ni kan, yang apa, yang katanya tengok IC dia orang gok tahu. Macam mana mengandung 8 bulan Allah meninggalkan dia, Allah ambil nyawa dia dengan aksiden, mati dia dengan anak-anak dia. Jangan tafsir dengan akal. Maka ketahuilah di sana ada cinta Allah untuk dia dan anak dia dan juga sesiapa juga yang memahami. Kalau ikut akal mana logik? Kesianlah kat dia, anak lagi mengandung lagi, anak tak lahir lagi, suami dia kesian kat dia pasal kehilangan isteri. Logik akal kata begitu. Tapi bila kehendak Allah, Allah buat apa pun jangan lawan, jangan bangkang. Ini tauhid kita dengan Allah. Jangan bangkang, jangan lawan, jangan bantah. Sebab itu tauhid sebenar, menerima apa Allah buat. Tuan-tuan dan puan sekalian, faham tak? Tauhid ni bukan hanya tauhid tentang wujud qidam baqa saja. Tapi tauhid sebenar ialah menerima. Kalau kau yakin Allah itu Tuhan, terima. Baik, saya sebut juga tuan-tuan, sebelum saya baca kitab sikit, saya sebut juga tentang tauhid yang tinggi. Yakni apa dia? Tauhid cinta pada Allah. Kitab dia Risalah Imam Arsalan, atau dia bagi Tauhid Zauqi Arsalan. Ini seorang ulama, Imam Yaqubi Arsalan, satu ulama tauhid berasal daripada Syria, Damsyik, tetapi dia ada hubungan keluargaan dengan orang Turki. Arsalan dalam bahasa Turki maknanya singa. Baik, Tauhid Arsalan sebutkan bahawa bab iman ini, bab iman, kata dia bagi, saya terang juga tuan-tuan, walaupun tak faham tak apa, saya terang dulu. Dia bagi perbezaan antara iman dengan yakin. Tuan-tuan ingat tak apalah, saya sebut dulu, cuba belajar, kita belajar. Baik, kata dia, iman itu bila engkau keluar daripada bergantung dengan orang lain, itu iman. Tetapi yakin ialah apabila kau belajar keluar daripada percaya dengan dirimu sendiri. Apa dia matan dia?
al-imanu khurujuka anhum wal yaqinu khurujuka anka. Panjang lagi matan dia. Iman itu ialah bila hang tak percaya ke orang, maksudnya tak gantung pada orang, tak gantung, balik hang sibuk gantung ke Allah Ta'ala. Dan yakin itu pula ialah engkau tak bergantung dengan dirimu sendiri. Dia tak kata aku pandai, dia tak kata aku baik, dia tak kata aku hebat, dia tak kata. Sebaliknya dia kata apa? Dia kata semua yang ada pada aku ialah dua benda dia. Orang yang bergantung dekat Allah ni, dia selalu kata dua benda ni. Baru ni saya syarah benda ni dekat Masjid Bangui. Orang yang yakin pada Allah, dia akan merasakan dua benda berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Yunus ayat 58, muka surat 215 belah kanan baris kelima pada atas. Sulang balik. Orang yang yakin pada Allah macam ni keadaan dia. Apa dia? Bergantung ia pada dua hal, dua benda atas diri dia. Jadi apa kat diri dia, dia rasa dua benda ni ada. Yakni ikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 58 surah Yunus, muka surat 215 belah kanan baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. Jumpa satu ayat Allah kata apa? Qul, firman Allah Subhanahu wa taala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya dengan anugerah Allah atas rahmatnya, sayangnya pada engkau, benda itulah yang patut engkau seronok dan gembira. Maknanya apa dia? Maknanya orang yang ada yakin, jadi apa kat dia pun dia terima ni sebagai anugerah Allah kerana Allah sayang. Dia kaya ke, dia pandai ke, dia bagus ke, dia dapat ilmu ke, boleh main masjid ke, apa jadi kat dia, dia kata ini pemberian Allah untuk diriku. Allah bagi. Dia tak kata dia hebat, dia tak kata dia pandai, dia tak kata dia kaya, dia tak kata dia, kerana dia telah keluar dari diri dia. Dia tak kata dia ya. Dia kata Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Maka satu doa, satu ucapan yang terbaik kata ulama dalam bab ni, bila hang terima apa pun daripada Allah, kebaikan, anugerah Allah, Allah beri kat hang macam-macam. Anak hang pandai, isteri hang bagus ke, apa saja hang kata hadza min fadli rabbi, ni semua anugerah Allah untuk aku. Itu orang tauhid. Dia tak kata oh bini saya bagus, dia tak kata anak saya pandai, dia tak kata makhluk, dia kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia pulang balik semua kepujian itu pada Allah, pada hakikat, pada fa'il, perbuatan, rasa hati dan perkataan, patah balik ke Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Muslim, maka ketahuilah kata Allah, orang yang ada tauhid keluar pada manusia, bergantung ke manusia dia jauh, dan bergantung kat diri pun dia jauh, ialah orang yang selalu kata ni semua Allah tolong buat, aku tak ada apa kat aku. Kalau dipuji pun dia kata ni semua Allah Ta'ala belakang. Dia tak rasa dia tak rasa kaya dengan sebab dia pandai cari duit, kaya dengan sebab dia kata pandai cari kewangan, pandai himpun. Tak, semua dia merasakan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dia telah keluar daripada bergantung dengan makhluk, dan dia telah keluar pada bergantung dengan diri dia sendiri. Patah balik hikam yang pertama, yakni bab syirik Allah Ta'ala, ialah apabila manusia bergantung dekat diri dia, dia kata dia boleh pasal dia. Alhamdulillah. Keluar dia bergantung manusia, itu tauhid.
Apa macam nak keluarkan tu manusia? Dia tak kata orang, dia kata semua ni Allah buat. Tuan-tuan dan puan Muslim, saya ulang balik, saya terang pada tuan-tuan secara tak langsung, apa yang kita nak sampaikan ialah jom fahamilah bersesungguhnya apa kita mengaji sabar, redha ni ialah tauhid praktikal, tauhid amali kita atas perbuatan Allah. Kerana patah balik agak sikit, kalau orang tanya kita kunci tauhid tang mana, kunci iman tang mana, maka iman ini rukun dia ada 6. Rukun iman itu ada 6 dan kunci iman ada pada rukun yang ke-6. Yang ni apa dia? Yakin dengan qada dan qadar Allah. Apa dia qada qadar? Qada qadar itu ialah ma fa'alallahu lana. Apa yang telah Allah buat untuk kita. Daripada azali dia telah atur apa kehidupan kita. Pasal dia Rabbul Alamin, dia Tuhan mentadbir alam. Dia buatlah. Jadi tuan dan sekalian, kalau orang tanya kita apa kunci iman, jawab dia kunci iman ialah pada masalah qada dan qadar. Apa dia qada qadar? Allah buat atas apa yang dia rancangkan. Mana bila Allah buat atas apa dia rancang, dia berkuasa dan dia berkehendak. Bila Allah berkehendak, jom kita berkehendak di bawah kehendaknya. Mana apa dia? Menerima apa jua yang Allah buat. Kerana Allah tak pernah zalim kita, sebab kekasih tidak pernah menzalimi kekasih. Kekasih tidak pernah menyalahkan kekasih. Gitu kaedah dia. Kalau dia nampak kekasih dia buat salah pun, dia diam. Dia maafkan, dia reda, dia terima, dia perbaik pelan-pelan. Sebab itu Allah ni tuan-tuan, kalau faham balik Allah ini, dia perbaik kita pelan-pelan. Kita yang dulu bagaimana, hari ini macam mana? Sebab Allah perbaik kita pelan-pelan, tanpa dihukum kita dengan hukum yang berat, tetapi dia hukum kita dengan dilepaskan kita daripada dosa dan kesilapan dulu. Dia buat bagi kita elok hari ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita faham sikit apa dia tauhid itu. Ulang balik, cabang tauhid 2, tauhid teori dan tauhid amali. Saya terang juga, kalau tuan tak faham, saya kata apa, mai tauhid apa ni? Kan? Maka bila membaca tauhid amali, kena bijak membaca kehidupan. Kehidupan ini ialah diatur oleh Allah. Kan? Kehidupan tu diatur oleh Allah. Maka bila Allah atur, di sana ada tauhidkan Allah. Sebab Allah yang atur, kita terima je lah. Jadi apa jadi kat kita dulu sampai hari ini, semua terdiatur oleh Allah. Dan kita menerima satu-satu. Terima pula dengan apa? Terima dengan belajar sabar, tawakal, redha, syukur. Itu prinsip-prinsip dia. Maka siapa yang kata sabar itu bukan tauhid? Kalau sabar bukan tauhid, maka Allah tak kata innallaha ma'as sabirin. Allah tak kata gitu. Kalau sabar bukan tauhid. Maka sabar itu tauhid sebenar. Redha itu tauhid. Syukur itu tauhid. Kita makin pagi-pagi tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tauhid. Bukan tauhid ni hanya duk ngaji sifat 20, wujud dan baka. Itu tauhid juga, tapi tauhid mengenal. Tapi tauhid ni, tauhid sebenar ialah menerima apa Allah buat. Kalau kau yakin dia Tuhan kamu, dia yakin Tuhan berkuasa, kau yakin dia Tuhan berkuasa, dia Tuhan yang sempurna, kau terima. Terima pula, terima dengan tak ada bangkang, maka yang tu dipanggil Islam, taslim, redha, mardiyah. Kan? Dia nak terima ni, dia juga nak terima. Dia nak terima apa jua yang Allah buat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu pada apa? Pada pahaman kita tentang tauhid, untuk belajar menerima apa jua yang Allah buat.
Maka kita nak bincang balik tuan dalam kitab kita ni, muka surat ini tauhid juga ni. Saya terang beri ini tauhid juga. Muka surat 28 tentang tauhid yang ada pada kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita ni kadang-kadang tuan dalam bab bicara ni Allah uji kita dengan bicara manusia. Nah, dengan lidah orang kita terinaya kadang-kadang. Maka kita nak kata apa? Sabar di atas perbuatan manusia. Allah uji kita begitu. Sebab kita tak tahu pasal kena orang tuduh kita. Takdir Allah nak buat macam mana? Contohnya kan, kita tak tahu pasal pun tiba-tiba orang kata kita kan? Sebab apa? Sebab lidah manusia. Maka kita kena sabar. Kerana ujian Allah datang dengan berbagai-bagai. Allah ciptakan manusia untuk uji kita. Kita kadang-kadang tersakit dengan jiran. Kadang-kadang kita ni berkelahi dengan orang ramai. Kita diumpat, kita dicaci, kita dihina, kita difitnah. Kita biasa jadi semua orang itu. Semua kita biasa menerima benda ni. Tapi tuan-tuan, apa dia maksud dia? Allah itu menguji kita dengan cakap manusia. Sebab itu kita nak faham balik dalam bab cakap ni, ialah dia merupakan ujian Allah atas diri. Kita pun cakapkan terlajak, orang cakap terlajak, jadi fitnah. Nabi kata apa? Tuan Nabi kata dalam bab ni, saya ulang balik. Dia kata apa? Jika bicaramu pada kamu, bila kamu bicara pasal kawan kamu, bila kita bersembang pasal orang, kita sembang dua orang. Kita sembang pasal B, pasal C. Kita A, kawan kita B, sembang pasal C. Nabi kata kalau betul jadi mengumpat, kalau tak betul jadi fitnah. Dua-dua dosa. Tidak? Kalau kita sembang hak dia, yang kita sembang kawan tu, benda tu betul, jadi mengumpat. Kalau tak betul, kita sembang benda tak betul ini, benda tu tak boleh tak buat, tapi kita sembang, jadi fitnah. Kalau betul jadi mengumpat, kedua-duanya dosa lidah. Maka inilah menyebabkan kadang kita terganggu, kita tersakit, kita tersedih dan sebagainya, kerana kita diumpat, dicaci dengan benda-benda yang kita tak buat pun kadang-kadang. Tapi apa kita buat? Apa tauhid kita? Sabar. Buat macam mana? Nak lawan, jadi berkeliling orang habis semua. Maka sabar, kerana Allah akan berbuat. Yang benar tetap benar, yang betul tetap betul. Kan? Terima apa Allah buat. Ini juga tahu tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab bicara ni juga ada tauhid dengan Allah Taala. Baik tuan-tuan dan puan muslim. Surat 27 28. Qala ma'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid darain. Kita ulang balik sikit insya-Allah. Bahawa jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, bagi atas, dua bagi atas, bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar, kerana zikir Allah itu menyerupai ia akan sepotong emas, dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Umpama tashbih daripada ulama kita, cakap hak elok tu umpama emas, cakap hak tak elok tak ada faedah tu umpama tanah keras. Maknanya cakap elok itu berharga, cakap tak ada faedah itu tak ada nilai, tak ada harga dia. Tak apa, dia tak ada apa, tak ada harga, tak ada faedah. Maka kita sambung ni, maka betapa suka orang yang berakal
meninggalkan ketul emas. Kata dia, macam mana hampa ni orang yang boleh dinamakan orang berakal ke? Kalau hampa ni dapat emas pi tinggal apa? Berakalkah kamu? Maknanya uslub apa? Uslub istihza dia panggil. Dalam kaedah balaghah, kaedah bahasa Arab, yang ni dia panggil kaedah istihza, kaedah perli. Tashbih ni perli. Umpama ni ada perli, ada apa terang, ada tunjuk dan sebagainya. Contohnya, tuan-tuan, Allah perli kita tapi tak sedang. Dalam Quran Allah perli. Kita akan namakan uslub ni ataupun kaedah Allah nak kata tapi lembut. Bila Allah kata afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Ini kata ulama, yang ni uslub dia panggil istifhamu al-inkari. Faham yang berlawanan dengan apa maksud ayat. Ayat kata lagu lain, maksud lagu lain. Contohnya senangnya kita berguna, tuan-tuan, kita guna ayat di jenis ni juga. Bila contohnya kita marah ke anak kita, kan, biasalah kan, anak naik pokok jatuh. Contoh kata apa? Okay. Makan, anak sakit perut atau isteri ke, abang jangan makan, isteri makan juga. Lepas tu marah kat isteri kata apa? Okay. Makan lagi, alah sikit tu, makan bubur sepokok. Kata, perli dah tu. Orang kata larang makan, tak makan, jangan makan juga tak. Esok ni makan sepokok, marah ke bini tu. Makan berpelam ke makan. Pi ambil ni, pakah pokok-pokok kata aku tu. Marah tu, marah apa? Perli. Tapi Quran dia perli lembut. Dia tak kata gitu, kita perli kasar kan. Isteri sakit perut, kita tak apa. Esok makan dengan pokok-pokok tu. Tu lembut tu. Tapi uslub tu kasar tu. Adakah makan dengan pokok-pokok? Kan? Patut tak makan pokok-pokok ni? Anak abang tu janganlah makan buah tu. Tapi hari makan semua sekali, siapa suruh makan? Kan apa, abang dah jangan makan. Pergi makan juga, kan sakit perut dah. Tapi suami kata apa? Tak apalah, saya gaduh lah, makan sikit tu. Esok I beli kat you satu pokok. Dia marah lagi bini dah. Biasa kena perli. Maka Quran menggunakan uslub macam tu. Bila mana Allah kata afala ta'qilun, tidakkah hampa ada akal? Maka kata ulama, ini cara Allah perli dengan cara lembut. Sebab maksud dia bukan dia tanya tidakkah hampa ada akal. Sebenarnya bahasa kasar dia, Allah kata memang hampa tak ada akal atas firman Allah afala ta'qilun. Tapi kita tak faham betapa Allah ni tunjukkan adabnya dengan hamba. Ditunjukkan betapa dia ni Tuhan yang penuh dengan adab. Perbuatan daripada Allah dengan lembut dan beradab sopan. Nak tarbiyah kita, belajarlah daripada Allah Ta'ala macam-macam. Kerana dia Tuhan yang mendidik. Kan? Kita pun banyak belajar dari pengalaman tu sebenarnya Allah yang atur. Baik tuan-tuan, maka ketahui oleh kamu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menggunakan uslub-uslubnya macam tu. Dia menggunakan ayat-ayat yang kita tak faham, tapi kita faham kau lain. Rupanya dia tajam menikam akan manusia. Kau lebih faham lah. Kan? Macam saya tadi, anak naik pokok jatuh, kita tak apa, naik lagi, rendah tu, naik lagi. Naik tinggi ni, nuah di pucuk, jatuh kena mati, patah betul je. Kena ikut perli ni. Kan perli. Maka anak pun, kalau dia anak tu tak ada akal, dia buat apa? Ayah kata naik lagi. Kalau anak tak ada akal, buat apa? Dia rabat lagi ya. Tapi kalau anak yang ada akal, ayahku tak bagi naik ni. Kan?
Begitulah kita faham bila Allah kata apa tu? Uslub dia. Bila Allah kata ke Adam, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Jangan hampiri pohon itu. Maknanya apa dia? Hampir pun jangan. Makan telah lagi lah tak boleh. Kan? Tapi Adam buat apa tuan? Adam hentam pergi makan buah tu. Sedangkan larangan tu bukan larangan makan, larangan hampiri pohon. Bermaksud apa? Allah ni dia punya bahasa dia dalam. Kena faham lah. Kan? Maka bahasa hikmah ini dalam. Maka ulama juga menggunakan kaedah yang sama. Kata dia, wahai orang yang berakal, sanggupkah hamba tinggal ketui meh pi ambil tanah kerai? Macam mana? Bila hampa cakap benda tak ada faedah, hampa suka. Cakap benda tak ada yang ada faedah, hampa tak suka. Seperti mana pi tinggal ketui meh pi ambil tanah kerai. Maksudnya, adakah hampa liada kai? Fikir tengoklah. Kan? Fikir tengok. Contoh ni Allah silang saya batal balik sikit. Allah buat kita ni beza dengan binatang dengan apa? Apa beza kita dengan binatang? Di mana bezanya? Tak mana titik perpisahan, perbezaan kita dengan binatang? Tak mana? Jawab dia. Awak jawab dia. Jawab sikit kan? Akal. Sebab itu kita marah ke anak kita kata akal dah pakai. Kan? Akal membezakan kita dengan binatang. Maka dalam kaedah mantik bahasa Arab dia kata apa? Manusia ini haiwan. Manusia ni apa dia? Hayawanun natiqun. Apa beza kita dengan binatang? Haiwan. Allah bersulang Quran hayawanun. Mana kita ni apa dia tuan? Haiwan. Apa haiwan? Binatang. Tapi kaedah mantik kata kita ni binatang yang boleh bercakap. Binatang boleh bercakap, binatang tak cakap. Kalau binatang tu cakap, dia pas sembahyang lebih dari kita tuan. Kalau binatang tu lah, kera ke, monyet ke, lembu ke, kalau mereka tu boleh bercakap, berakal, masjid penuh dengan mereka, kita tak boleh masuk lah. Tapi kerana mereka tak ada akal, tak ada hukum, mereka tak ada masjid. Tuan, ni uslub perli ke ni pun? Kena? Uslub perli juga ni pun. Kalau binatang ada akal, mereka akan fikir macam-macam. Fikir nak ibadat pada Allah dan sebagainya. Tapi, saya patah balik, maka ulama guna uslub apa? Guna kaedah apa? Ulama guna kaedah, jika engkau berakal, fikirlah yang mana lebih baik, emas ataupun tanah kerai. Perkataan yang berfaedah umpama emas, perkataan tak ada faedah umpama tanah kerai. Maka berhati-hati dalam perbicaraan, berhati-hati dalam perbualan, jangan sampai menzalimi orang dan menanya orang dan mengkhianati orang lain. Na'udzubillah min zalik. Sebab cakap kita kadang orang gaduh, cakap kita kadang berkeli orang, cakap kita memisahkan sahabatan lain. Na'udzubillah min zalik. Maka berhati-hati dengan cakap. Sebelum pasti benda tu, jangan cakap. Maka apa kita nak buat tentang kaedah kita sekarang? Untuk bercakap, berhati-hati dan percakapan, apa kita nak buat? Kita nak bina percakapan baik macam mana? Dalam dakwah hal kita ini. Soalan balik. Soalan dia, sebagai apa? Sebagai kesimpulan. Macam mana kita nak ajak untuk kita bercakap betul? Macam kita nak mengajak diri kita ni bercakap benda elok. Macam kita nak ajak diri kita ni bercakap benda yang benar. Jawab dia, selalu baca Quran. Kesankan, efektifkan diri kita tu dengan Quran. Kesankan dengan Quran itu. Kerana Quran ni kalau rajin baca, tukar lidah daripada cakap bohong ke cakap betul. Latihan kedua, pertama latih baca Quran, kedua latih berzikir atas nama Allah. Dua-dua kaedah ni menukarkan perbualan daripada yang buruk pada yang baik. Belajar baca elok, belajar baca Quran, baca tajwid, baca elok-elok, panjang pendek baik kena. Sebab nak ajak lidah cakap benda bagi betul. Okay? Itu kaedah dia. Cuma belajar baca Quran,
dan jom belajar zikir. Daripada ini kata ulama nafs, daripada sini ulama psikologi apa orang yang cakap benda mengarut itu sebenarnya dia kurang baca Quran. Dan orang yang suka mengumpat orang, berbicara hal-hal tak ada faedah, orang ni adalah orang yang kurang berzikir. Dua kaedah ni saja. Kerana jika engkau banyak baca Quran dan berzikir, lidahmu akan jadi lidah yang baik, lidah yang elok, lidah yang mendamaikan manusia, bukan lidah yang berkeli manusia. Jaga. Di situ kita faham. Orang ni kuat baca Quran ke, tak kuat baca Quran ke, kuat berzikir ke, tak kuat zikir ke, tengok pada perbuatannya. Tengok pada cakap dia. Kalau cakap dia bagi orang keli, orang ni tak baca Quran punya orang. Orang ni tak zikir kuat punya orang ni. Sebab dia tak berbicara atas kalimah yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan saya Allah sekalian, maka ulama bagi contoh, cakap yang baik seperti emas, cakap yang tak elok seperti tanah keras. Wahai orang yang berakal, mana pilihan kamu? Sehari-hari kamu cakap yang keluar berbicara kamu tu keluar emas, atau bicara kamu tanah keras yang tak ada faedah, terpulang dari kamu sendiri. Kamu yang berhak. Dan kalau kita faham balik, setiap ucapan, setiap huruf dicatat oleh malaikat, dan setiap benda ni akan dihisap semula oleh Allah di depan Allah Ta'ala nanti. Maka jomlah kita bicara atas kalam yang baik, berfaedah, bermanfaat, damaikan orang yang berkelahi, ajak manusia pada Allah Ta'ala, dan ajak manusia jangan berbuat kejahatan. Kerana kita inginkan kita jadi orang terbaik si Allah Ta'ala. Wallahu alam. Aqul qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa najat taibin. Mohon keadaan mudah-mudahan insya-Allah Allah angkatkan azab, Allah angkatkan bala ini, dengan sama-sama kita mencari balik jalan-jalan keampunan Allah, dan mudah-mudahan kita dapat keampunan Allah dan kita dapat redha Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauh kita dari segala bara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.